hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Jumpa lagi. Hari ini bersiaran pada 15 April 2020. Hari ini merupakan hari pertama fasa ketiga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. InsyaAllah saya dan juga Rina akan menemani anda selama sejam. Dan sedar tak sedar juga Fatin, sebenarnya walaupun hari ini kita dah masuk fasa ketiga, bagi mereka yang juga berkira-kira berapa hari lagi nak berpuasa, kita dah lebih kurang 9 hari lagi. Walaupun dalam tempoh suasana yang kita sedikit risau ini, tapi saya percaya ramai dalam kalangan umat Islam tak sabar menantikan kehadiran bulan Ramadan. Dan yang pastinya kami juga mengharapkan hari anda baik-baik belaka, tenang-tenang sahaja di rumah sambil anda bersama kami selama 1 jam ini, sebab ada banyak perkongsian yang kami nak bawakan kepada anda. Sebelum kita nak teruskan dengan perkongsian kita, Rina, kita nak saksikan sedikit laporan yang telah disediakan oleh rakan wartawan kami, Fatin. Silakan. Jika dahulu, masyarakat sering beranggapan bahawa setiap individu wajib menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sebaik sahaja tamat peperiksaan sekiranya mereka mahukan masa hadapan yang cerah dan berjaya. Meskipun stigma ini masih wujud dalam kalangan masyarakat, namun kini ada antara mereka yang sudah mula menyedari bahawa sijil pendidikan yang lebih tinggi tidak semestinya menjamin masa depan yang lebih baik. Keputusan untuk menimba pengalaman melalui pekerjaan turut mampu memberi manfaat yang tersendiri kepada masa depan individu. Menurut statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada suku pertama tahun 2019, negara merekodkan terdapat seramai lebih 500,000 penganggur dan 174,327 daripada jumlah tersebut merupakan siswazah. Angka yang tinggi ini membuatkan sesetengah individu memilih untuk melibatkan diri dalam pekerjaan terlebih dahulu bagi mengelakkan pengangguran. Pilihan untuk bekerja bukan sahaja peluang baik untuk mengumpul pengalaman, bahkan turut menjadi sumber pendapatan kepada individu bagi mengurangkan bebanan hutang sekiranya ingin menyambung pelajaran kelak. Berbeza dengan individu yang memilih untuk terus melanjutkan pelajaran, mereka bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu pengetahuan akademik dan menambah kemahiran praktikal, malah golongan ini mampu memperoleh kelulusan yang lebih tinggi dalam jangka masa yang lebih singkat. Okey, mungkin ramai yang tertanya kenapa kita kongsikan laporan tadi. Sebenarnya kami nak bawakan satu topik yang saya kira sangat penting ketika ini sebab ramai dalam kalangan pelajar-pelajar lepasan SPM mungkin ketika ini sedang memikirkan kita nak sambung belajar ataupun kita nak bekerja untuk timba pengalaman dahulu. Sebab rata-rata setiap daripada pelajar-pelajar ini masing-masing mempunyai pelbagai impian dan juga harapan. Ada yang dah tak sabar nak sambung belajar, ada juga ketika ini yang mungkin merasakan lebih baik rehat seketika, nak cari duit, kerja dahulu, timba pengalaman, baru sambung belajar. Sebenarnya kedua-duanya tak salah pun, Rina. Betul. Kalau kita sambung belajar, mungkin ini memudahkan kita mendapatkan tempat di sektor pekerjaan. Dan kalau kita membuat keputusan untuk menimba ilmu, mungkin juga orang kata pengalaman ni adalah sebahagian daripada pendidikan. Dan sebenarnya kalau kita lihat setiap daripada para pelajar ini, mereka sebenarnya ada impian masing-masing. Kadang-kadang kerana impian itu membuatkan mereka rasakan apa jadi pun dapat keputusan sama ada cemerlang ataupun kurang cemerlang, mereka akan berusaha untuk cari jalan bagaimana nak sambung belajar. Tapi ada juga mungkin kerana kekangan yang berlaku dalam keluarga disebabkan oleh faktor kewangan ataupun kerana diri sendiri yang merasakan lebih baik nak cari ataupun timba pengalaman dahulu, ramai juga yang sebenarnya merasakan mereka perlu untuk bekerja mencari pengalaman. Okey, kita nak teruskan topik kita dengan kita nak berbual dengan Dr. Tengku Asmadi. Untuk kita tanya mengenai topik kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat? Alhamdulillah. Okey. Dah rambut pun dah mula panjang. Sepatutnya kat rumah tu dah ada servis gunting rambut sendiri dah, doktor.
Itulah, bolehlah lepas ni saya botakkan aja lah. Setuju sangat. Okey, baik doktor. Berbalik kepada topik kita. Hari ini kita nak cerita tentang sambung belajar ataupun kita nak timba pengalaman. Situasinya mungkin kita lihat setiap orang ini ada situasi yang berbeza ya doktor. Ada yang merasakan wajar ataupun wajib kita teruskan sahaja pengajian sebab takut-takut nanti kalau kita lambatkan perasaan ataupun minat nak sambung belajar tu dah tak ada. Tapi ada juga yang merasakan mungkin kerana ada banyak cabaran dalam kehidupan keluarga tersebut membuatkan ada sesetengah pihak merasakan lebih baik cari pengalaman bekerja dahulu. Ada duit sendiri kemudian sambung belajar. Situasi yang begini bagaimana sebenarnya kita nak ulaskan doktor untuk melihat kepada masa depan seseorang pelajar? Okey, begini. Jawapan untuk soalan ini adalah sangat subjektif sebenarnya. Sebab situasi tidak sama antara seorang individu dengan seorang individu yang lain. Ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, individu itu dia sendiri yang lebih faham keadaan dia, latar belakang keluarga dia, potensi dia, kemampuan dia lebih faham. Jadi saya nak berikan satu panduan mudah lah. Kalau sekiranya kita rasakan bahawa kita ni boleh pergi jauh dalam belajar, maknanya kita boleh cemerlang, kita boleh habiskan belajar kita dan kebetulan pula kita ditawarkan dengan bidang yang memang menjadi minat kita dan keuangan bukannya satu isu, maka pada usia muda lepas SPM ni, saya sarankan elok fokus kepada belajar dan bukan kepada kerja. Okey. Sebabnya bila kita dah mula bekerja, biasanya kita dah seronok pegang duit dan kita dah tak buat bidang, mungkin selepas tu kita mula berkeluarga baru nak belajar. Ketika itu komitmen kita dengan keluarga, tanggungjawab yang ada, kesibukan kita, tak mungkin kita dapat fokus seperti mana yang mana kita di peringkat usia muda. Setuju. Tetapi bagi mereka yang memang tahu, dia kata dia nak belajar ni pun rasanya tak ke mana lah. Kerana pula bidang ditawarkan ke laut, maknanya yang betul-betul tak ada kena-mengena dengan minat dia langsung. Ataupun mungkin seseorang yang tidak ada bantuan dari segi keuangan dan dia perlu mencari duit dulu sebelum dia buat keputusan untuk belajar dan sebagainya. Maka situasi mereka ini berbeza. Ataupun mungkin seorang yang ada potensi, misalnya dalam sukan, potensi dalam seni dan sebagainya, tiba-tiba peluang datang depan dia itu sebenarnya satu peluang yang sangat sukar untuk dilepaskan, yang mana peluang itu kalau kata 2 tahun, 3 tahun lagi pun mungkin tak akan datang peluang keemasan seperti itu. Maka mungkin dia buat keputusan rebut sekarang, dan sebab apa? Belajar ni boleh pada bila-bila masa. Okey, doktor, kalau kita tahu juga seperti yang doktor katakan tadi, potensi seseorang itu di mana potensi itu merujuk pada kemahiran mereka. Kalau kita tahu kemahiran ini dapat memberikan pengalaman yang besar dan pengalaman juga memberikan orang kata pendidikan sepanjang hidup kita. Mungkin doktor boleh ulaskan. Okey, ada jawatan-jawatan dalam bekerja, pengalaman saja tidak mencukupi. Tetapi mereka memerlukan orang misalnya nak jadi CEO ke, nak jadi seorang yang profesional, nak jadi doktor ke apa, mereka perlu melalui sistem pendidikan yang formal. Bukan boleh kutip dengan pengalaman tanpa sistem pendidikan yang formal. Jadi bergantung kepada kita apa matlamat, apa yang kita nak jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Misalnya kalau kita berminat nak jadi doktor, jurutera, arkitek, lawyer, mereka ini tidak mungkin boleh datang daripada pengalaman semata-mata. Mereka perlu melalui proses pendidikan yang formal. Jadi, lagi awal kita belajar, lagi cepat kita sambung belajar. Contoh dia, bila kita bercakap tentang dilema bekerja atau belajar, dia bukan sahaja pelajar SPM, tetapi juga pelajar diploma. Bila dia dah habis diploma, kawan-kawan minta kerja, ada yang setengah tu nak sambung ijazah, nak sambung master dan sebagainya kan. Baik, dari segi bila orang masuk kerja awal, dia untung dia akan dapat seniority.
Kan? Kalau dia bekerja dengan jabatan penjawat awam, semua, dia dah ada pengalaman, misalnya kerja 3-4 tahun, barulah kawan yang bersama belajar masuk bekerja. Dari segi seniority, dia dah ada dari segi seniority. Ini biasanya dilema kepada mereka yang ada ijazah. Nak sambung master ke, nak sambung PhD ke, atau bekerja. Di sini dia akan berdepan dengan dilema sebegitu. Tetapi bagi pelajar yang lepasan SPM, saya sarankan, kalau katakan peluang bekerja itu bukan satu peluang yang keemasan sangat, contoh misalnya ada di antara pemain bola sepak kita berhenti daripada persekolahan sebab dia mewakili negara. Mewakili negara. Jadi peluang itu satu peluang yang sangat keemasan yang tak akan datang dua kali. Tetapi kalau setakat ramai pelajar-pelajar SPM kata saya nak bekerja sebab apa? Sebab mungkin tengok yang ramai lepasan universiti pengangguran yang dikatakan tadi sampai 500,000. Dia kata buat apa belajar, lebih baik menganggur dan sebagainya. Ini adalah satu persepsi yang salah. Salah dari segi kenapa? Kita tidak boleh lihat kerana ramai orang menganggur maka kita tak nak sambung belajar, tetapi kita nak bekerja. Sebab sebenarnya pada usia muda, awal umur 17 habis SPM, 18-19, elok fokus kepada belajar. Kalau kita tak minat dalam bidang akademik, dia ada TVET, bidang-bidang vocational. Masuk bidang vocational, asah bakat, asah kemahiran, dapatkan skill set yang bagus sebab dengan ilmu, tidak ada tandingannya untuk kita berjaya dalam hidup ini. Baik, memang sangat setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Doktor sebentar tadi. Ia sebenarnya berbalik kepada diri individu itu sendiri. Apa yang difikirkan, bagaimana dia mencorakkan impian dan juga masa depannya, ya Doktor. Banyak lagi sebenarnya kami nak bawakan kupasan ini bersama dengan Doktor. Doktor jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan kembali untuk mendapatkan bagaimana sebenarnya kita nak melihat dari segi kelebihan mereka yang belajar, sambung belajar dulu dan juga kelebihan bagi mereka yang sebenarnya menimba pengalaman melalui bekerja ini. Terima kasih Doktor. Kita berehat seketika ya Doktor. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Itu dia tadi pandangan daripada Dr. Teguh Asmadi. Tidak ada salahnya kalau anda hendak bekerja terlebih dahulu, tapi sesuailah juga kata doktor tadi bagaimana sebenarnya kalau kita lihat pelajar-pelajar diploma, pelajar-pelajar lepasan ijazah ini, kalau nak bekerja dulu itu tak ada masalah. Tapi kalau daripada sudut pelajar SPM, kata doktor lebih baik sambung belajar dulu. Betul, sambung belajar dan kejar cita-cita. Mungkin ada sesuatu yang ingin menjadi doktor dan sebagainya. Okey Rina, kita nak sambung dengan topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Bertemu kembali dalam Wanita Hari ini seperti yang kami war-warkan di awal siaran tadi mengenai topik kita hari ini iaitu sambung belajar atau timba pengalaman dahulu. Dan rata-rata tadi kita dah sempat berbual dengan doktor memaklumkan yang mana ikut orang kata diri sendiri sebenarnya. Kemampuan dan juga minat sebenarnya. Tapi kan tak salah sebenarnya kalau kita lihat ada juga dalam kalangan individu ataupun para pelajar ni merasakan ada banyak sebenarnya perkara yang memungkinkan mereka untuk merasakan mereka nak bekerja terlebih dahulu sebab ada orang mungkin nak tanggung keluarga. Ada orang juga mungkin merasakan nak bagi peluang kepada adik-adik untuk melanjutkan pelajaran terlebih dahulu. Mereka bila dah ada kemampuan sambung belajar sendiri. Ini yang kami nak bawakan sebenarnya. Bersama kita nak berkongsi pengalaman beliau sendiri iaitu Aiman Tino. Assalamualaikum. Hai Aiman. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Hari ini tak masak ke? Hari ini masak, kejap lagi petang sikit. Okey. Baby, adik sihat? Alhamdulillah. Sebenarnya mak bersalin ni, so ayah kena take over lah sebab dia je tahu masakan pantang macam mana. Okey, baiklah. Aiman, ini kita nak bawakan hari ini tentang topik kita sambung belajar atau timba pengalaman. Lihat kepada Aiman sendiri, situasi Aiman. Aiman sememangnya mengambil keputusan untuk menimba pengalaman bekerja, orang kata ada kedai makan bersama dengan keluarga kan. Dalam situasi ini, Aiman rasa tak macam ada ianya satu keputusan yang tepat Aiman lakukan dalam hidup Aiman, tak sambung belajar tapi sebenarnya cari pengalaman bekerja? Okey, sebenarnya bagi Aiman dulu sangat penting lah. Sekarang baru terasa lah macam dulu. Bila kita time sekolah, kita tak nampak belajar ni penting sebenarnya dalam hidup kita sebab kita nak enjoy masa remaja kan. Lepas tu bila Aiman berniaga, masa daripada sekolah lagi Aiman dah start berniaga.
Dan dekat situ baru Aiman nampak sebenarnya ilmu ni penting juga. Bukan pengalaman je yang penting lah. Okey, Aiman, mungkin juga sekarang ni Aiman sedang mengusahakan bisnes keluarga dan sebagainya. Ada tak perancangan untuk sambung belajar lepas ni? Okey, lepas daripada SPM, okey baru sambung cerita ni. Ya, lepas silakan. daripada SPM memang ada planning untuk sambung belajar, tapi lepas SPM tu memang terus jadi ada rezeki lah, diberi rezeki untuk jadi penyanyi dalam industri Malaysia, alhamdulillah. Dan dari situ Aiman ambil keputusan untuk hold dulu Aiman punya belajar dan fokus dengan career Aiman, sebab yelah boleh menjana pendapatan untuk support family dan sebagainya macam tu kan. Dan dari situ Aiman terus fikir untuk fokus dulu dengan Aiman punya career lah. Sampai sekarang ni bila Aiman masih lagi berniaga, dan kita fikirkan macam mana kita nak kembangkan perniagaan kita. Okey. Dan dari situ kita perlukan ilmu. Dan sebenarnya sebab tu Aiman cakap dua-dua penting lah. Okey. Aiman, sebenarnya kalau diikutkan ramai sebenarnya yang orang kata tabik spring lah dengan Aiman. Boleh ada bisnes sendiri, berjaya dalam usia yang sangat muda. Mencipta nama bukan saja dalam hiburan tapi juga dalam bidang perniagaan. Tapi kan Aiman, ada setengah orang berpandangan. Bila kita ni walau dalam usia muda dah dapat pegang banyak duit, dah ada aset sendiri dan sebagainya. Ramai juga yang menganggap bahawa dah cukup dah. Dah nampak dah masa depan. Tak perlu nak sambung pengajian. Kalau Aiman sendiri kan, Aiman ada tak terdetik yang lebih baik fokus kepada perniagaan ini betul-betul untuk menambahkan lagi aset Aiman? Okey, bagi Aiman sendiri, kalau betul kita tak nak sambung belajar, kalau kita betul nak fokus dengan bisnes, buat betul-betul. Maksudnya ambil kelas untuk belajar bisnes. Macam Aiman sendiri pun Aiman ambil kelas untuk bisnes dan untuk kita up to date, follow up lah benda tu. Jangan kita ketinggalan di telan zaman. Maksudnya Aiman pun ambil jugalah kos-kos tertentu untuk tambahkan pengetahuannya. Okey Aiman, kalau macam kita tahu Aiman ramai adik. Jadi apa agaknya sokongan Aiman untuk adik-adik lepas ni untuk terus habis SPM terus sambung belajar dan sebagainya? Okey, kepada remaja kat luar sana yang masih sekolah ataupun baru habis sekolah, bagi Aiman sambung je study, tak jadi masalah pun bagi Aiman, sebab tak rugi. Benda tu sangat penting, ilmu sangat penting, dan kena ingat juga pengalaman juga penting. Sebab setengah syarikat kalau diorang nak cari pekerja, diorang akan tengok pengalaman kita. Betul. Kita ada pengalaman ke tak kan, untuk kita lebih senang dapat kerja. Jadi dua-dua mainkan peranan dalam hidup kita lah, saya rasa. Baik, dan mungkin Aiman juga merasakan bahawa sekarang ini adik-adik Aiman sendiri, Aiman nak lihat mereka, masa depan mereka bagaimana sebenarnya. Adakah tak kisah kalau ikut Aiman berniaga, ataupun sebenarnya Aiman nak mereka berubah, maksudnya terus sambung belajar dan bina masa depan sendiri? Macam adik Aiman, ada dua orang yang dah besar, yang seorang dah habis sekolah. Sebab kita tengok pada karakter masing-masing lah. Tengok macam dia ni minat apa. Kita akan tanya dia ataupun kita akan nilai dia sendiri. Kalau dia minat belajar, kita akan bagi dia sambung belajar. Macam adik Aiman bawah Aiman ni, Aiman bagi dia sambung belajar. Sebab Aiman nampak dia minat dekat situ. Dan adik Aiman seorang lagi ni menampak macam dia minat dengan bisnes. Mungkin Aiman akan bagi dia sambung belajar kos bisnes dan sebagainya macam tu. Wow, abang yang bertanggungjawab rupanya Aiman Tino ni ya. Alhamdulillah. Kami doakan yang baik-baik saja untuk Aiman, untuk perjalanan karier dan juga masa depan Aiman. Kirim salam dengan ibu yang tengah berpantang ya. Jaga diri Aiman. Bye, stay home. Terima kasih. Bye. Itu tadi antara perkongsian Aiman. Bagi Aiman, tak apa kalau ada kemahiran ataupun minat tu nombor dua. Kalau ada kemampuan dan mungkin masa yang tepat, boleh kita sambung belajar. Tapi kan satu saya puji dengan Aiman ni, dari segi apa yang Aiman kongsikan dengan kita, menunjukkan sisi kematangannya. Betul. Dan nampak tanggungjawabnya sebagai seorang abang, boleh dianggap sebagai yang abang dalam keluarga yang sulung lah mungkin kan. Sebab dia ada kakak, dan ini yang dikatakan bahawa dia melihat bahawa penting untuk dia mengubah kehidupan keluarga, membina masa depan untuk menyelesaikan keluarga, tapi dalam masa yang sama nak pastikan adik-adik ini berjaya dalam pelajaran masing-masing. Saya sebenarnya pujilah. Saya percaya bukan saja Aiman Tino tapi ramai lagi dalam kalangan kita sebenarnya ada individu-individu yang sebenarnya sanggup berkorban diri mereka. Biarkan mereka bekerja dulu, timba pengalaman, tapi yang penting adik-beradik selepas tu, itu yang sebenarnya
sebenarnya mereka fokuskan. Itu cerita Aiman mengenai dia meneruskan bisnes dan sebagainya. Kita ada lagi satu tetamu di talian ketika ini, iaitu merupakan seorang artis dan juga seorang bapa. Di talian ketika ini kita bersama dengan Azhar Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Salam COVID-19. Salam COVID-19. Sihat ya Azhar? Azhar sihat? Sihat Alhamdulillah. Seronok jugalah berkurung ni kan. Kulit jadi cerah. Nampak kecerahan dan kejelitaan tu. Okey, Azhar, kita nak kongsikan. Pertama sekali sebelum kami terlupa, tahniah ya kerana pasangan kembar anda telah pun berjaya mencatatkan keputusan yang sangat cemerlang dalam SPM baru-baru ini. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada isteri saya Cempaka yang tak berhenti-henti hambat diorang. Sampai menangis diorang tu semua. Tapi Alhamdulillah. Okey. Ini berbalik kepada topik kita, Azhar. Kita nak cerita tentang sambung belajar ataupun timba pengalaman, pandangan daripada seorang bapa sendiri. Bagaimana Azhar melihat kepentingan untuk sambung belajar? Adakah tidak kisah kalau anak kata, tak apalah, tak nak sambung lagi, nak kerja dulu? Pandangan Azhar. Okey, pandangan saya simple je. Jodoh, ajar, rezeki ni semua di tangan Tuhan. Tapi usaha tu nombor satu. Tapi dalam pengalaman saya dalam memberi nasihat kepada parents-parents sebelum ni, pada saya setiap keluarga tu mempunyai kes yang berbeza yang perlu ditangani mengikut keadaan keluarga itu sendiri. Tetapi kalau kata basic rules je, kita tak perlu ada gap. Habis SPM macam anak-anak saya straight hambat diorang untuk terus sambungkan pelajaran dan tidak orang kata ada ambil time off. Dalam zaman yang serba moden, everybody is like chasing, running. Sekarang ni saya iktiraf zaman Formula 1. Everybody is like competing with each other. Orang yang tak ambil break ni, itu pun menghadapi masalah untuk compete. Ini kan pula orang yang ambil break. Tetapi depends kepada jurusan ataupun matlamat hidup mereka. Seperti juga yang motivator cakap tadi kan, terpulang kepada sekiranya keluarga tu mempunyai bisnes dan dia mahu anaknya mengambil alih bisnes tu di masa hadapan, mungkin lepas SPM mungkin benda tu logik untuk berlaku. Tetapi sekiranya parents tu tak ada apa-apa bisnes, anak tu akan bekerja di satu sektor yang lain or professional, might as well saya galakkan untuk terus sambung belajar dan jangan break the momentum. Saya melalui zaman pembelajaran yang sangat tough. Saya disuruh oleh dekan sebanyak 2 kali untuk berhenti belajar di ITM. Kerana masa tu saya selalu fail lah masa belajar kat ITM sebab sibuk sebagai pelakon. Saya tak pernah ambil break. Saya habis SPM, saya terus belajar dan masa belajar itulah juga berlakon. Jadi untuk mendapat keseimbangan tu sangat susah. Orang tanya macam mana manage, sebenarnya tak termanage. So hasilnya pelajaran terjejas. Tapi I learn my lesson and I habiskan juga pelajaran tu. Alhamdulillah lah dah habis belajar dah sekarang. Tak nak dah belajar lagi. Samalah kita. Okey, Azhar, macam mana pula pendekatan yang Azhar buat kepada anak-anak? Kalau kita tahu melanjutkan pelajaran itu penting, tetapi penting juga kalau kita ada soft skill untuk kita jadikan backup pada usia kita dan juga masa depan. Yes. Setiap daripada kita ni bukan student sajalah, everybody who is watching this. Zaman sekarang ni kita kena ada multi skill. Kita mesti ada kebolehan yang pelbagai, kena jadi versatile. Tak boleh fokus kepada satu skill saja kerana kalau sekiranya skill tu tidak diperlukan, kita tak boleh cek makan. Jadi kita kena bijaklah untuk mengkayakan diri kita dengan skill-skill. We can learn this from books or YouTube. Macam saya, selain menjadi arkitek, saya mempunyai ability untuk bekerja di sektor-sektor yang lain kerana saya ambil inisiatif untuk belajar tentang perkara itu daripada orang dan juga di internet. So zaman sekarang ni orang kata belajarlah sampai ke negeri China. Ini kita belajarlah sampai habis data dan habis Azhar mungkin boleh kongsikan juga dari segi peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak ni ada masa depan, tak kiralah sama ada mereka nak sambung belajar terus ataupun kemudiannya, tapi bagaimana kita nak menekankan kepentingan pendidikan kepada anak-anak. Okey, dalam keluarga saya guru besar adalah Cempaka, isteri saya. Dia adalah guru besar yang tak berhenti, yang make sure my kids tak buang masa. Kalau tengok TV, duduk melepak je tu,
senangnya hidup. So my kids selalulah datang mengadu, menangis semua, maknya pressure dia orang kan. But then at the end of the day, kejayaan ataupun anak kita tu membesar menjadi siapa terpulang kepada ibu bapa saya dan juga Cempaka. Apa yang you lihat anak saya tu, itu mungkin hasil didikan kami berdua. Dan mungkin juga dia orang bertindak di luar batasan whatsoever. But then again, we as a parents, we have to deal with it lah. Baik. Dan saya kira ini juga satu nasihat dan juga pandangan yang sangat penting kepada ibu bapa yang lain juga. Terima kasih Azhar. Kabarnya anak-anak nak meneruskan pengajian dalam bidang perundangan ya? InsyaAllah anak saya akan, itulah Riz dengan Leona. Sekarang Leona ni nak buat benda lain. Riz okey dah. Oh ya ke? So wish them luck. Baiklah, tak apa. Apa pun mereka tetap mempunyai impian masing-masing untuk mereka kejar. Terima kasih Azhar. Selamat. Kirim salam dengan guru besar ya. Ya. Okey. Baik, Assalamualaikum. Salam. Itu dia pandangan daripada Azhar Sulaiman, bapa kepada pasangan kembar yang sebenarnya memang kalau dengarkan, ibu ni selalu memainkan peranan yang penting, memastikan kejayaan anak-anak. Biarlah anak menangis ke pressure macam mana pun, tapi akhirnya adalah dari segi pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan itulah yang membanggakan kedua ibu dan juga ayah. Saya rasa kagum pula bila tengok mak ayah memberi sokongan kan. Melihat kepada situasi ini, penting juga galakan itu datang daripada ibu bapa. Sebenarnya ibu bapa tu yang mencorakkan anak-anak masa depan dan juga keputusan mereka tu mungkin ibu bapa boleh nasihat dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita nak berbual juga dengan ini tetamu kita ni yang mana dia di kemuncak karirnya, dia membuat keputusan untuk teruskan pelajaran di peringkat master di talian ketika ini, iaitu Najwa Latif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat Najwa? Hai. Alhamdulillah saya sihat. Okey, kita nak bercerita topik kita hari ini. Mungkin Najwa pun dah ikuti daripada awal siaran wanita hari ini. Najwa sendiri dikabarkan di waktu kemuncak kerjaya dah jadi orang yang sangat hebat dalam dunia muzik, tiba-tiba hilang. Rupa-rupanya fokus kepada pelajaran sebab nak mendapatkan keputusan yang cemerlang, nak masuk universiti dan sebagainya. Bagaimana mungkin cabaran yang Najwa letakkan sebagai pelajar ketika itu antara kerjaya sebagai penyanyi dan juga nak meneruskan pengajian? Okey, antara cabaran saya rasa untuk membuat pilihan itu pun adalah satu cabaran. Sebab kita waktu itu Wawa umur 17 tahun, 16 tahun. And then kita dah alhamdulillah dapat belajar untuk pegang duit. So benda tu sebenarnya satu cabaran juga untuk kita tekad dan istiqamah untuk belajar. Tapi Wawa letak pelajaran tu sebagai something yang utama dalam hidup Wawa. Dan sebab ibu Wawa dia dah letak syarat, dia cakap Najwa Latif ke tak Najwa Latif ke nak degree. Okey. So kita kena dapat degree juga. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Okey, sekarang ini di peringkat degree, mungkin Wawa sendiri ada perancangan untuk sambung pelajaran ke peringkat seterusnya? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa memang nak sambung PhD. Either akhir tahun ni ataupun tahun depan insyaAllah. Dalam situasi begini, mungkin ramai yang merasakan sayanglah dunia kerjaya Najwa Latif juga sangat hebat dalam industri muzik ini, dan melihat kepada fokusnya Najwa sendiri dalam bidang pendidikan, tak mustahil kalau Najwa merasakan bahawa lebih baik fokus kepada dunia kerjaya pendidikan. Apa pandangan Najwa? Okey, macam saya alhamdulillah saya dapat buat dua-dua dengan saya dapat balance kan. Kedua-dua kerjaya saya sebagai seorang tenaga pengajar sekarang ni dan juga penyanyi. Saya masih menyanyi lagi dan masih mengeluarkan single seperti biasa. Dan saya rasa alhamdulillah, saya rasa dua-dua memang saya minat. So bila kita minat, sebenarnya key dia kalau kita minat, kita akan all out. Kita akan bagi 100%. So kalau apa-apa kena make sure that kita nak commit dengan nak buat benda tu sepenuh hati kita. So kalau nak belajar betul-betul. Kalau nak kerja betul-betul. Okey, mungkin sedikit nasihat Najwa kepada adik-adik yang baru lepas SPM, mungkin mereka ada niat untuk sambung belajar ataupun mereka terfikir untuk bekerja dahulu. Okey, kepada adik-adik yang ingin melanjutkan pelajaran, make sure belajar apa yang kita minat dan selepas tu kena sentiasa berbincang dengan ahli keluarga juga, kena dapatkan pendapat mereka juga. Dan kalau ada yang nak bekerja, sebab kita semua ada situasi yang berbeza-beza kan, ada yang financially unstable. Jadi
tak ada masalah untuk kita bekerja sebab bila kita bekerja ni kita dapat experience. So sebenarnya kalau kita kerja dulu ke, belajar dulu ke, kita menang sama je. Kita menang dari segi ilmu. Kalau kita bekerja pun kita dapat ilmu juga. So sama je sebenarnya. Dan bagaimana sendiri mungkin Najwa boleh kongsikan. Kadang-kadang mereka ni ada dalam kalangan yang berniat awal untuk bekerja tapi akhirnya bila dah ada pendapatan sendiri, dah ada aset sendiri ni meletakkan pendidikan itu nombor 2. Pandangan Najwa. Okey, sebab tu saya ada mention tadi awal, kita perlu ada keutamaan dalam hidup kita. So kalau kita rasa bekerja tu adalah something yang kita suka, tapi in order untuk kita maju ke hadapan, kita perlu melanjutkan pelajaran juga. So kena letaklah keutamaan kita dekat mana. Tapi kalau dia rasa dia happy dengan bekerja sebegitu, alhamdulillah untuk dia. Tapi kalau dia rasa melanjutkan pelajaran tu akan mampu mengubah masa depan dia, so lanjutkan pelajaran sebab pelajaran ni sebenarnya dapat membantu kita sebab kita tak tahu masa akan datang macam mana kan. So pelajaran ni adalah backup plan kita, permanent plan kita sebenarnya. Setuju sangat-sangat Najwa. Itu dia tadi pandangan daripada Najwa Latif. Terima kasih Najwa bersama kami. Terima kasih. Jaga diri ya. Stay safe juga. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Najwa, di mana minat itu penting untuk membawa kita ke satu tempat yang mungkin masa depan kita juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya bila ada minat dan juga memastikan perlunya ada pendidikan, kita sendiri akan tahu bagaimana kita nak bahagikan masa antara dunia yang kita minat dengan dunia pendidikan. Semuanya memang terpulang kepada diri kita sendiri. Okey, kami nak kongsikan banyak lagi sebenarnya, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita dah dengarkan pandangan daripada perundi motivasi kita, daripada Azaz Sulaiman mewakili ibu bapa, daripada Aiman Tino yang dah bekerja, Najwa Latif, dan sekarang ini kami nak berkongsi seorang lagi tetamu yang kalau kita lihat sebenarnya dari segi pendidikannya sudah mencapai tahap master. Ada dapat tawaran untuk melanjutkan dalam PhD. Di orang kata apa, di hold dulu. Ditangguhkan dulu. Hilang pula perkataan tangguh. Ditangguhkan dahulu semata-mata untuk memberi fokus terhadap dunia seni. Di talian, hai Sufian. Hello. Sufian Suhaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah buat apa tu? Tengah tunggu WHI call. Okey. Okey, mungkin dah tahu dah topik yang kita nak bawakan hari ini, Sufian, dan melihat kepada anda yang sudah pun tahap pendidikannya sampai ke peringkat master, dan kita nak tahu kenapa agak Sufian sendirilah kan merasakan untuk menangguhkan sekejap PhD tu. Tak sayang ke waktu ini dapat peluang tak seperti orang lain tapi ditangguhkan terlebih dahulu? Sebenarnya sebab saya tangguh pengajian PhD itu ada beberapa faktor. Okey. Antaranya macam saya tak nak terlalu terburu-buru mengejar PhD sampai takut terjadi situasi overqualified nanti. Dan situasi overqualified ni sebenarnya dah bukan suatu yang asing lagi dalam kalangan graduan-graduan pada hari ini. So sebab itulah saya rasa apa yang saya buat sekarang sudah cukup untuk membantu keluarga dan juga membina kerjaya. Dan kalau saya dah mencapai satu tahap yang lebih stabil, insya-Allah saya akan lebih akan terus melanjutkan pengajian ke bidang PhD. Okey, kita nak tahu juga Sufian dalam masa yang sama bernyanyi dan juga melanjutkan pelajaran, bagaimana agaknya Sufian meluangkan masa untuk kedua-dua bidang berkenaan? Sebenarnya benda ni berlaku secara tidak dirancang. Saya sambung pengajian ke peringkat master sebab masa tu memang cita-cita nak menjadi seorang pensyarah. Dan sewaktu pengajian saya mencuba nasib dalam bidang muzik dan nampak seperti menjadi, tapi saya rasa macam at the end of the day pelajaran tu adalah satu benda yang kita perlu utamakan sebab anything can happen dan pelajaran adalah satu kira orang cakap backup yang kuat lah kot untuk survival dalam hidup. Bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah, Sufian. Adakah masih lagi tersimpan cita-cita tersebut atau merasakan bahawa cita-cita tu kita simpan dulu, kita fokus dengan dunia nyanyian?
cita-cita tu masih ada lagi, tapi mungkin sebab ataupun mungkin sebab tidak berbeza. Kalau macam dulu saya nak jadi pensyarah untuk kelangsungan hidup. Tetapi kalau sekarang saya kalau jadi pensyarah pun untuk berkongsi dan juga menjadikan komuniti anak-anak muda lebih baik dengan apa yang saya ada, saya kongsikan bersama mereka. Mungkin Sofian sendiri boleh kongsikan, mungkin ada dalam kalangan masyarakat yang mereka rendah diri kerana mereka terpaksa menimba pengalaman terlebih dahulu, tapi mereka mempunyai jiwa yang besar untuk berjaya. Mungkin boleh kongsikan sedikit nasihat. Sebenarnya tak ada kira orang cakap peraturan yang khusus sama ada kita harus terus melanjutkan pelajaran di tahap tertentu ataupun terus bekerja untuk mendapatkan pengalaman ataupun mengasah bakat. Sebab bagi saya apa yang penting terutamanya dalam masa sekarang adalah survival kehidupan. Kalau kita realistik dengan situasi keluarga, macam mana ekonomi diri sendiri, kalau rasa keperluan untuk bekerja itu lebih utama, itu bukan satu pilihan yang salah bagi saya sebab ramai juga orang-orang yang berjaya di luar sana tak semestinya mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar. Cuma bergantung kepada keperluan dan juga situasi seseorang individu itu. Baik, dan terima kasih Sofian bersama kami berkongsi pandangan anda. Teruskan apa saja yang diminati. Kami doakan yang baik-baik saja untuk perjalanan masa depan Sofian sendiri. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pandangan daripada Sofian. Apa pun dia terpulang kepada diri sendiri. Tapi sebenarnya yang ditekankan oleh Sofian sebentar tadi, kita kena lihat bahawa pendidikan ini adalah satu keutamaan dalam hidup. Boleh bekerja, tapi kenalah cari peluang juga. Kalau ada peluang untuk melanjutkan pengajian, tak salah untuk teruskan. Sebab Fatin, kalau kita lihat rata-rata kebanyakan pelajar SPM ketika ini kan, bila sementara tunggu waktu keputusan, ramai dalam kalangan mereka sebenarnya yang menggunakan platform online ini untuk berniaga secara atas talian. Dalam keadaan ini, bila dah dapat seronok pegang duit, itu yang membuatkan mereka ni berkira-kira. Nak sambung belajar ke ataupun nak cari pengalaman dalam perniagaan. Tak kisah sebenarnya untuk sambung belajar ataupun pengalaman. Yang penting anda mempunyai minat dan juga committed terhadap apa sahaja yang anda lakukan. Okey, kita nak bersama sekali lagi dengan Dr. Asmadi di talian. Doktor, dah ada ke di talian? Ya, saya. Okey. Okey, doktor, kita dah sampai kepada pusingan terakhirlah dikatakan. Kita nak merangkumkan topik yang kita bincangkan ini. Kalau kita lihat masing-masing ada pandangan mereka, ada yang melihat bahawa sambung belajar tu penting, tak kiralah lambat ataupun cepat, dan juga timba pengalaman untuk bekerja ini pun tak salah juga. Bagaimana kita nak melihat keseimbangan kedua-dua ini bagi melihat kepada perspektif situasi setiap pelajar itu sendiri, doktor? Okey, dalam hidup ini kita boleh buat apa yang kita katakan sebagai SWOT analysis, analisis SWOT. S adalah strength, kekuatan. W adalah weaknesses, kelemahan. O adalah opportunity, peluang. Dan T adalah threat ataupun ancaman. Jadi apabila kita nak buat keputusan, kita kena nak cari keseimbangan. Kita tengok kepada pertama dari segi kekuatan kita. Mungkin kita lihat kekuatan macam mana. Adakah kita mempunyai bakat ataupun kita mempunyai kecerdikan, kan? Ataupun kita bagaimana dengan support yang kita ada, bagaimana dengan sumber-sumber yang kita ada. Jadi apabila kita kata nak bekerja ataupun nak belajar, maka kita kena tengok apa kekuatan kita. Contoh saya kata tadi, orang yang ada bakat dengan orang yang ada daya intelek yang tinggi, maka mereka akan mempunyai kecenderungan yang berbeza. Contohnya, orang yang ada daya intelek yang tinggi, mungkin dia memikirkan bahawa belajar itu lebih bagus pada dia. Tetapi orang yang mempunyai bakat yang hebat, mungkin dia kata, aku nak bekerja sekarang. Okay? Termasuk berniaga itu juga adalah bakat. Dia adalah satu bakat. Dan dari segi kelemahan, mungkin kita kena tengok dari segi kedudukan kewangan. Dia katalah kita ni datang dari keluarga yang susah. Yang mana kalau kita belajar, sambung belajar 2, 3, 4 tahun,
keluarga kita ada lagi adik-adik di rumah yang perlu ditanggung. Dan kita adalah kakak sulung, kita adalah abang sulung. Dan yang mana keluarga bergantung kepada kita dan peluang pula ada misalnya. Jadi oleh sebab itu mungkin keputusan kita untuk bekerja seketika itu, mengorbankan diri kita itu terpaksa kita lakukan. Dan ini biasa berlaku dalam masyarakat kita. Jadi oleh sebab itu kita kena tengok dari segi apa kelemahan kita, iaitu dari segi skill dia bagaimana, dari segi jaringan, network orang yang kita kenal macam mana kan. Dan dari segi peluang, kadang-kadang peluang tu mungkin tawaran yang datang hari ini takkan datang lagi tawaran itu di masa-masa depan. Ataupun idea yang kita ada sekarang, mungkin kalau kita tak execute, kita tak buat sekarang idea tu, kita simpan, kita nak gunakan idea tu 3-4 tahun akan datang, mungkin idea tu dah menjadi idea lapuk ataupun orang lain dah mulakan idea kita tu tadi. Jadi kita ketinggalan. Jadi mungkin disebabkan itu kita kata, okey, kalau macam tu aku nak bekerja dulu sebab benda ni tidak boleh ditinggalkan. Mungkin di atas dasar tu kita buat satu keputusan untuk bekerja. Dan begitu pula dari segi ancaman, kita kena tengok dari segi persaingan. Okey, kita ambil contoh bila berlaku PKP. Kalau orang yang bekerja sekarang mungkin resah, tetapi orang yang sedang belajar dia tak kisahkan sangat sebab dia tidak ada komitmen yang tinggi. Jadi oleh sebab itu, bagaimana dengan prospek masa depan, bagaimana dengan perubahan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita kena ambil pertimbangan, perkiraan semua tu, bincang dengan keluarga, bincang dengan guru, bincang dengan mereka yang dah ada dalam pasaran kerja dan sebagainya sebelum kita buat satu keputusan. Dan keputusan yang kita buat, jangan keputusan yang untuk sementara atau jangka pendek. Iaitu contoh dia, kita mungkin dapat duit banyak hari ini, belum tentu duit kita banyak pada masa akan datang. Tetapi kalau kita dapat ilmu banyak hari ini, ilmu kita tak akan hilang tapi dia makin bertambah di masa akan datang. Jadi oleh sebab itu, kalau kita susah nak buat keputusan, mungkin kita ada pilihan yang seterusnya, itu sama ada belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar. Ramai juga orang mengambil alternatif yang sebegitu, iaitu mengambil jalan tengah. Jadi apa yang saya nampak ialah keputusan ini adalah berdasarkan kepada keputusan kita sendiri dan ia melibatkan satu kesan jangka panjang dalam kehidupan kita. Apa yang kita putuskan hari ini dia beri kesan jangka panjang. Oleh sebab itu saya sarankan kalau kita orang Islam, buatlah solat istikharah. Buat solat istikharah, tanya Tuhan. Sebab saya sendiri nak buat keputusan besar dalam hidup saya. Nak bekerja sendiri ke, nak bekerja makan gaji ke, nak berniaga ke, nak sambung belajar sampai ke PhD ke. Saya buat istikharah. Sebab istikharah, bila kita tanya Tuhan, setelah kita ada pertimbangan dan buat sebuah analisis, tak tahu buat keputusan, tanya Tuhan, insya-Allah Tuhan akan berikan jalan yang terbaik untuk kita dan Tuhan akan berikan satu keputusan yang tak mungkin salah untuk masa depan kita. Okey, kita percaya masing-masing mempunyai kebolehan diri sendiri, sama ada belajar ataupun mereka yang bekerja dan menimba pengalaman. Bagaimana doktor melihat kepada mereka yang menimba pengalaman ini untuk lebih bersemangat dalam masa yang sama mengambil kesempatan untuk terus belajar? Boleh, tak jadi masalah. Cuma saya macam saya kata tadi, bila kita bekerja, kita sama ada kita nak belajar sepenuh masa atau kita nak belajar separuh masa atau kita nak belajar dengan kaedah belajar jarak jauh. Kan? Kita nak belajar secara formal atau kita nak belajar ilmu secara tak formal. Yang formal tu maksudnya kita masuk ke universiti. Yang tak formal, secara tak formal mungkin kita pergi seminar, kita pergi short courses, kita ambil certification, pentauliahan. Jadi keputusan itu adalah berdasarkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita kata kita boleh bekerja, kita bekerja. Pokok pangkalnya, untuk apa kita bekerja? Kita tanya dulu, untuk apa kita bekerja? Adakah sebab kita sangat memerlukan wang, keluarga kita sangat memerlukan wang, tak boleh kalau kita belajar, maka kita kena bekerja lah. Ataupun adakah disebabkan, saya kata tadi, sebab tawaran itu terlalu besar untuk kita tolak hari ini, yang mana tak mungkin datang lagi, maknanya kalau kita tangguhkan merebut tawaran itu, mungkin tak datang lagi dan datang, maka kita bekerja lah. Tetapi walau bekerja bagaimanapun, kita kena letak dalam kepala kita, bekerja jangan sampai berkuli sepanjang hayat. Kan? Ada orang bekerja tapi berkuli sepanjang hayat. Kita tak naklah jadi macam tu. Maknanya tadi kita bekerja, dalam masa yang sama kita tingkatkan belajar kita tu untuk tingkatkan ilmu di dada kita. Kadang-kadang kita ada bakat. Tetapi bila kita ada bakat, kalau kita tambah bakat kita itu dengan ilmu secara yang
secara akademik yang betul. Contoh kita minat bisnes. Kemudian kita pergi universiti, kita belajar dalam bidang bisnes. Maka perniagaan kita itu nanti akan bertambah bagus, bertambah dengan baik. Ada sistemnya. Berbanding dengan kita terjun macam tu saja. Jadi bekerja, walaupun kita dah sunat pegang duit, jangan ketepikan untuk belajar. Malah bila kita dah ada duit, lagi mudah kita melabur untuk belajar, tak payah nak pinjam mana-mana. Baik, setuju sangat dengan apa yang dikongsikan oleh doktor tadi. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Bukan sahaja untuk kita tapi untuk penonton setia wanita hari ini. Jaga diri doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau kita lihat secara rumusannya, kita sendiri yang kena fikir sebab kita yang menentukan ataupun membuat keputusan bab kata doktor tadi sama ada kita nak sambung belajar ataupun kita nak timba pengalaman sebab baik buruknya kita sendiri yang tanggung. Betul. Banyak sebenarnya manfaat yang kita perolehi daripada doktor, daripada Najwa Latif, Aiman dan juga Azhar. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, ada sesuatu yang sebenarnya kita nak wawarkan kepada penonton Wanita Hari Ini. Ini berkenaan dengan tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 sebagai satu usaha untuk melawan penularan COVID-19. Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP merayu sumbangan segera daripada orang ramai untuk membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal bagi mereka frontliners seperti petugas-petugas kerajaan, doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19. Keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund. Maybanknya nombor akaun 514105323170. Dan setiap sumbangan anda besar atau kecil amat bermakna. Sumbangan anda akan dikecualikan cukai. Baiklah. Dan sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Mudah-mudahan apa saja perkongsian yang kami berikan kepada anda hari ini mendapat input dan juga manfaat daripadanya. Mungkin ketika ini anda sudah nampak ataupun jelas sama ada nak sambung belajar ataupun nak cari pengalaman dalam bekerja. Itu untuk hari ini dan esok kami akan bawakan topik beza susah dahulu dan sekarang. Banyak bezanya. Bersama dengan Rina dan juga Sugi, Kitalah. Lupa pula diri dia esok. Okey. Baik, sekali lagi kami nak ingatkan kepada anda semua rakyat Malaysia, kita dah masuk kepada fasa ketiga PKP ini. Jadi kami mengharapkan kerjasama anda semua untuk terus kita bertanggungjawab, kekal di rumah, laksanakan tanggungjawab anda bagi kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kekal dengan etika penjagaan kesihatan di rumah maupun di mana jua anda berada. Okey, jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Gambar cahaya Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu berkorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan, mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Pada Tuhan kami berserah,
Krisis penuh pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuhi.